Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada player-player yang saya kasihi, apa khabar semua? Saya nak tengok siapa yang pertama muncul. Apakah suara saya kedengaran? Wajah yang nampak pasangan Rubidin dan kekasihnya, ya, Adiwara Angkasa. Waalaikumsalam. Empat Tulang Kering. Waalaikumsalam. Rosli Rock, apa khabar li? Eden Awang Tahir, ya, silakan. Rosiah Aroy, Muhammad Khalil. Waalaikumsalam. Ibrahim Cik Muda, apa khabar? Khair Osman, Nur Azwa, Mustafa Ilyas, Sada Amir, Hafazah Abu Bakar Fazah, Makim Kama Ismail, Manoma, Man Aisyam, Abu Khalid. Ediksi-diksi besarnya hati melebihi wajah anda. Ya, Muhammad Azmi, apa khabar? Waalaikumsalam. Kelantan hujan ke? Ataupun macam mana? Apakah banjir dah surut? Muhammad Fauzi Buang, Waalaikumsalam. Samsul Anwar, Raban Tebin Kuluk, Salam. Saya cuma minta saudara like. Bila saya nampak like itu muncul tu, bersemangat yuk. Hari ini banyak juga cerita yang seronok. Bila kita beri pencerahan, Saudara Hamdan, Saudara Said Awang, apa khabar? Terima kasih. Hafizan Jai hadir. Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabar aku? Sihat aku? Wak Sukimin, Muhammad Azmi, good. Adiwara Angkasa, Johor panas. Oh, panas. Memang panas lah sekarang ni. Kuala Lumpur pun panas. Pak Uda, Sarah Mansur, Putra Syahrul, Syah Ibrahim, okey Syah, Saudara Zarul Ammar Azmi, Samidah Hakim, Ar Merjuna, Basri Baco, berakhir derita. Jangan derita. Rashidah Ahmad, Adari Deli, apa khabar dari Ferus Cantona? Dah jadi macam laporan sukan, sukan bola sepak. Eddie Contana, Mozalan, ya, Saudara Haji Wan Ismail, salam tu. Waalaikumsalam. Fazil Yuk, Zaini Sawi, Mak Fauzi, Rahman Bakar, Mak Fauzi Buang, Busu Putih, Mak Zaidi, Lebah Tanjung mana ni? Tanjung Tualang punya Lebah pun. Fazilah Awang, Jeffrey Abdullah, Tarmizi Abu laju sangat, Rosiah Roy, Halimah Musruh, dan teman-teman yang lain yang tidak sempat saya santuni satu persatu. Jadi saya akan santun selepas siaran ini. Jangan saudara marah kalau saudara lihat balik dekat saudara punya telefon, mesti ada like daripada saya. Artinya saya telah pun menyantuni pandangan anda, dan jika bicara itu sesuai, saya bawa untuk malam besok dan sebagainya. Selamat tahun Muhammad Ilyas, selamat 2021 Datuk. InsyaAllah ada lagi berapa hari, 7 hari lagi. Nur Hisham, Saudara Azhar. Okey, laporan kita sekarang ni sudah setahun berlalu. Sudah setahun berlalu lamanya dunia diserang wabak bernama. Semalam ada teman menyatakan, dia kata kita bermula kita punya wabak virus corona di negara kita adalah dalam bulan Mac. Memanglah begitu, tapi wabak virus corona ini sudah menyerang sejak awal tahun 2020 di Wuhan, di China. Mak Jais Ibrahim, Raja Kamal, Raja Baizan, sihat alhamdulillah, semoga saya juga sihat. Hari ini kes baru masih lagi bersekitar dalam ribuan angka, iaitu 1348, menjadikan jumlah terkumpul 98,737. Dan kematian hari ini yang direkodkan adalah 5 kematian, menjadikan angka 444. Kalau warga Cina ni tak suka 444 ni, Cina kata CCC, mati. Sabah ada penurunan, Labuan, Sarawak tiada jangkitan. Di Kedah ada peningkatan di Kedah. Penang ada peningkatan. Saudara Sajan, apa khabar Saudara Sajan ni? Rosini Kurungot, makan ini ada pencerahan panas. Kita tu bukan makan malam ini ada sedikit pencerahan, insyaAllah. Penang 43, Perak ada turun, Selangor masih lagi tidak begitu menyenangkan. Walaupun semalam 1000 lebih, hari ini 536. Begitu juga di Kuala Lumpur,
226. Negeri Sembilan 31 naik balik. Semalam 7 hari naik 31. Melaka yang meranjatkan saya kerana di Melaka tidak ada mencapai angka 100-an. Cuma itu hari ada 140 6 hari dulu. Kemudian dia turun 3199 dan hari ini 124 warga Melaka yang dijangkiti oleh virus corona. Begitu juga di Johor masih lagi 118. Negeri lain masih lagi 2 angka, Kelantan 4 dan Perlis masih juaranya, ya. Saudara, di dunia hari ini sudah 1,713,109 orang yang tewas menemui ajal dari sejumlah 77 juta warga dunia. 77,801,721 yang dijangkiti virus corona. Jadi artinya sudah 1,7 juta yang meninggal dunia. Begitu juga di Amerika, semalam saja 3,247 meninggal dunia akibat jangkitan pandemik tersebut. Dan jangkitan untuk sehari saja di Amerika adalah 133,568 orang. Angka terkumpullah 322,551 yang meninggal dunia daripada 18 juta. Berhatilah kita. Jadi bagaimanapun, warga juga harus mengambil langkah berjaga-jaga kesan tersebarnya berita tentang virus baru yang berlaku di England. Hari ini seluruh England telah pun mengadakan lockdown ataupun menutup pintu masuk ke negaranya kerana adanya wabak baru yang jangkitannya lebih laju, lebih cepat, iaitu virus VU1 2020/12/1 di mana tahap jangkitannya adalah 70%. Jadi akibat penularan mutasi baru COVID-19 ini yang dinamakan VU 2020 ini, kadar peningkatan begitu mendadak. Di England mencatatkan 36,804 kes baru semalam saja. Sebelum itu 33,364 dan pada hari Isnin 35,000. Ini bahaya ni. Wabak ini lebih berbahaya daripada wabak virus corona. Dan kerana itulah semua pelawat daripada negara-negara luar, Sulaiman Hasan, Soman Cleo, yang kena hati-hati kerana England ini lapangan terbang itu ditutup daripada mana-mana warga negara daripada Singapura, Hong Kong, India, Kanada, Switzerland, Sweden, Turki, Arab Saudi, Iran, Perancis, Jerman, Ireland, Itali, Austria, Romania, Belanda dan Belgium tidak boleh masuk ke negara UK di England. Yang herannya kita di Malaysia ni pula, kerajaan kita tak pula mau memantau secara tuntas. Jadi biarpun kerajaan sendiri pernah diberitahu bahawa 7% kes COVID hanya dikesan pada hari ke-13 kuarantin, manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada bulan September telah pun memberi amaran keras bahawa akan berlakunya serangan wabak virus corona gelombang keempat. Jadi kerana itulah kita menyarankan kepada kerajaan untuk melakukan sesuatu supaya rakyat kita merasa selamat. Lebih-lebih lagi sejak ini England mengumumkan lockdown ataupun penutupan negerinya dan perintah berkurung selama sebulan. Artinya tak adalah perayaan Krismas apa semua di England, tak ada, kedai-kedai semua diarahkan tutup. Jadi kita haraplah supaya pihak kerajaan, pihak pemerintah benar-benar serius kali ini. Sebab serangan virus corona yang kedua gelombang keempat ini benar-benar serius. Ya. Sebab itu saya menerima kiriman daripada seorang mantan Timbalan Menteri Dalam Negeri. Saya tak nak sebut nama beliau lah. Katanya tak payah sebut nama beliau. Tapi beliau adalah merupakan mantan Timbalan Menteri Dalam Negeri. Ya, dia mengatakan kiriman kepada saya sebagaimana tersiar dalam blog Unspinner yang meragui persoalan cara pelik Kerajaan Perikatan Nasional menangani COVID-19. Dia kata keadaan terkini COVID-19 dilaporkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN jelas menunjukkan Kerajaan Perikatan Nasional telah kehilangan punca untuk mengawal penularan pandemik COVID-19, apalagi untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Pada 22 Disember, MKN melaporkan pada jam 12 tengah hari, jumlah kumulatif kes COVID-19 di Malaysia adalah 97,000. Sehingga waktu yang sama, COVID-19 telah meragut sebanyak 439 nyawa. Jadi kita tak mengetahui apa sebenarnya
yang membingungkan kita ialah cara kerajaan menangani pandemik ini. Kerana nampak sangat pelik dan menimbulkan tanda tanya. Jadi kalau kita imbas balik di awal pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional sekitar penghujung bulan Februari, pihak kerajaan telah bertindak tegas dengan mengeluarkan arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ataupun Movement Control Order MCO ke seluruh negara. Arahan ini tidak hanya tertakluk pada larangan merentas sempadan daerah dan negeri, malah pintu masuk dan pintu keluar negara juga ditutup sepenuhnya. Jadi aktiviti ekonomi juga diarahkan untuk ditutup sepanjang perintah PKP dikuatkuasakan, kecuali aktiviti yang berkaitan perkhidmatan asas seperti sektor kesihatan, keselamatan, sektor makanan, sektor pengantaran dan lain-lain. Jadi waktu itu katanya jumlah kes baru harian yang dilaporkan hanyalah 3 digit, yang tidak pernah melangkaui angka 300 jangkitan baru, apalagi mencatatkan angka 4 digit. Ini sarana daripada mantan Timbalan Menteri Dalam Negeri itu kata. Jadi kita akui kehidupan rakyat terjejas dan pendapatan kerajaan juga terjejas kerana hampir keseluruhan sektor ekonomi ditutup sepenuhnya. Dan untuk membantu mengurangkan beban rakyat, kerajaan telah melancarkan pakej rancangan ekonomi yang memperuntukkan dana lebih kurang 250 bilion ringgit. Kini kita hampir berjaya mengawal kes jangkatan baru ataupun memutuskan rantaian penularan COVID-19 bila kes jangkitan baru mencatatkan hanya 1 digit di setiap negeri. Malah kita pernah mencatatkan tiada jangkitan baru yang dilaporkan. Tetapi apabila dia kata akibat dari sikap ahli politik yang berkeras mahu melakukan pelarian negeri Sabah ketika kes jangkitan baru di Sabah sedang memuncak, menyebabkan Malaysia dilanda gelombang ketiga COVID-19 yang sehingga kini dilihat semakin tidak terkawal. Apa yang menimbulkan tanya pada kita semua adalah cara kerajaan menangani COVID-19 dalam gelombang ketiga ini. Kalau dalam gelombang pertama, ketika jangkitan hanya mencatatkan angka terbesar 3 digit, kerajaan mengarahkan supaya setiap pergerakan merentas daerah dan negeri dipantau secara ketat. Tapi kalau dalam gelombang pertama, mereka yang tiba dari luar negara dikendaki menjalani kuarantin wajib di premis yang disediakan oleh kerajaan selama 14 hari. Tapi kini mereka yang tiba dari luar negara telah dipendekkan tempoh kuarantin. Itu tempoh kuarantin sendiri di rumah masing-masing. Walaupun negara lain semakin memperketatkan SOP, Standard Operation Procedure ataupun pelaksanaan kuarantin bagi mereka yang tiba dari luar negara, terutama dari negara Eropah. Jadi sepatutnya, kata Timbalan Menteri itu, mantan Timbalan Menteri sebut, dia kata kerajaan sepatutnya melaksanakan semula PKP di seluruh negara. Begitu juga dengan pengeluaran akaun 1 kumpulan wang simpanan pekerja EPF sebanyak 10,000 oleh pencarum dan pemberian moratorium selama 6 bulan kepada peminjam mestilah dibenarkan untuk meringankan beban kehidupan rakyat sepanjang PKP 2.0. Yang kedua ini, langkah ini akan mengurangkan beban rakyat dan kerajaan sekiranya PKP 2.0 ini dilaksanakan. Tetapi tindakan Kerajaan Perikatan Nasional yang melonggarkan kawalan seolah-olah kita tidak dalam peringkat akhir memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ketika jangkitan baru semakin memuncak, menimbulkan tanda tanya kepada kita semua. Apakah angka-angka yang dilaporkan itu benar? Dia kata kalau laporan angka yang ribu-ribuan ini, kalau benar, ini serius. Jadi sepatutnya soal pengeluaran EPF, soal moratorium, rancangan ekonomi kena dilaksanakan. Dan larangan perintah kawalan pergerakan mesti dilakukan. Kerana waktu kita peringkat awal dulu, kita melakukan PKP, kerajaan mengeluarkan sekian dana iaitu 250 bilion ringgit, maka kita mampu mengurangkan. Itu waktu 3 digit, 400, 600, ini ribuan. Jadi penolakan pengisytiharan darurat yang diminta oleh Kerajaan Perikatan Nasional oleh Sri Paduka Baginda Agong dan Majlis Raja Melayu dengan alasan tiada keperluan diisytiharkan darurat ke seluruh negara lebih menguatkan persepsi bahawa ada sesuatu yang tidak kena dengan angka-angka yang dilaporkan. Amat mustahil Sri Paduka Baginda Agong dan Majlis Raja tidak tahu keadaan sebenar COVID-19 seluruh negara. Namun mengapa ia ditolak?
mesti ada sesuatu. Ada asasnya COVID-19 digunakan untuk memanjangkan hayat Kerajaan Perikatan Nasional. Dan ini juga memendekkan waktu persidangan Dewan Rakyat hanya ketika perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2021. Jadi beliau mengatakan rakyat dibiarkan bergaul dengan ahli-ahli parlimen selama 20 jam sehari. Tapi atas alasan COVID-19, bilangan ahli parlimen yang dibenarkan bersidang, dihadkan masa bersidang juga dihadkan. Apakah rasionalnya tindakan demikian? Sekiranya benar Kerajaan Perikatan Nasional mengeksploitasi angka jangkitan kes baru COVID-19 demi untuk survival politik mereka, maka Perikatan Nasional adalah sebuah kerajaan yang sangat tidak bertanggungjawab dan sewajarnya rakyat menyingkirkan. Dalam waktu yang sama, Perdana Menteri yang ini melancarkan pula dasar pelancongan negara. Ya, ini seolah nak mengundang COVID-19 lagi. Ya, kita pun jadi hairan. England tutup negara dia. Amerika juga begitu. Jerman begitu juga. Spanyol sebulan perintah. Kita buka balik. Jadi saya baca kiriman daripada mantan Timbalan Menteri Dalam Negeri itu, ada asasnya. Ya, sebenarnya kerajaan kita ni apa benda lah cara mereka nak menangani COVID-19. Jadi itu laporan yang saya dapat berhubung dengan COVID-19. Bersamalah kita menjaga kesihatan kita, kesihatan keluarga kita. Nak harap orang lain tak boleh dah. Kita jagalah diri kita, jaga keluarga kita. Ingat, kita masih belum menang lagi. Tak apalah RBA nak masuk, tak apalah saya nak baca hadis Rasulullah. Mudah-mudahan mereka tabakor. Kalau mereka ada niat syaitan, tabakor. Rasulullah SAW menyatakan daripada Salamah bin Aqwah radhiyallahu anhu, bahawa dia berkata, pernah satu ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah. Kemudian kami dibawakan sekujur jenazah. Mereka yang bawa jenazah itu mohon kepada Rasulullah, mohon disolatkan jenazah itu. Sabda Rasulullah, apakah ke atasnya hutang? Mereka menjawab, tidak. Rasulullah bersabda, apakah dia meninggalkan, mewariskan sesuatu? Mereka menjawab, tidak. Lalu baginda pun mensolatkan jenazah itu. Kemudian datang pula jenazah kedua. Wahai Rasulullah, apakah babi ni mintalah disolatkan jenazah ini. Baginda Rasulullah bertanya lagi, apakah ke atasnya ada hutang? Mereka menjawab, ya. Rasulullah SAW sabda, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, 3 dinar. Lalu ada benda yang boleh membayar hutangnya. Baginda Rasulullah mensolatkan jenazah itu. Kemudian datang jenazah ketiga. Mereka memohon disolatkan jenazah itu. Sabda junjungan, apakah ke atasnya ada hutang? Mereka jawab, hutang 3 dinar. Lalu baginda bersabda, biarkan dialah yang bersolat ke atas jenazah ini. Lalu Abu Qatadah merespon, dia kata, mohonlah solat ke atas jenazah ini, wahai Rasulullah, aku akan menanggung hutangnya. Barulah baginda Rasulullah mensolatkan jenazah itu. Artinya, kalau orang yang masih lagi hutang, Nabi pun tak nak melakukan solat jenazahnya. Begitulah tingginya dosa orang yang mati meninggalkan hutang. Pengajaran daripada ini hadis ini adalah sahih daripada hadis riwayat Bukhari yang ke-2286. Pengajarannya, setiap hutang yang dibuat perlu dijelaskan dengan segera, sama ada hutang kepada individu maupun hutang kepada bank dan organisasi. Jadi Rasulullah SAW enggan menyembayangkan jenazah orang yang berhutang, sehinggalah ada yang lain yang sanggup menjelaskan hutangnya. Jadi oleh itu berusahalah kita sedaya upaya untuk mengelakkan diri daripada berhutang, kecuali diyakini mampu untuk membayarnya. Jadi dalam keadaan kita susah ni, tak usahlah kita nak berhutang, melainkan kita rasa kita boleh mampu untuk melunaskan hutang kita. Bagi orang yang berhutang, pastikan hutang ditulis dan dimaklumkan kepada ahli waris agar dapat diselesaikan daripada harta pusaka yang ditinggalkan apabila berlaku kematian kepada penghutang. Inilah hadis ini kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Terima kasih warga Ikram Negeri Johor. Kita arwah usaha negara rahmah, ummah sejahtera. Maju mundur. Sepanjang maju mundur tulis ni. Maju mundur dia tulis, dia kata, dan sekiranya roket itu adalah tanda yang Malaysia pun mampu untuk sampai ke bulan, sudah pastilah saya rasa APEC dan saya tak faham, mungkin saudara dah bergaduh di depan ke mak depan tu, saya tak tahu
Saudara Azwan Ali, Ucu Ijai, Mat Azidul Jamaluddin. Sewaktu saya membaca hadis tadi itu, mungkin saudara ada berinteraksi sama. Saya mengatakan bahawa saudara teruskanlah berinteraksilah sama-sama kita. Asalkan prinsipnya, we must agree to disagree. Jangan kita nak menunjuk kita pandai, jangan kita mau menyinggung perasaan orang. Kalau saudara tidak bersetuju, bagi pandangan, bagi hujah. Bukan dengan cacian dan maki hamun. Saya minta lah warga kita. Sebab semalam pun saya tengok ada 2-3 orang yang terjebak dalam situasi tersebut. Saya sedih jugalah. Sebab kita sama kita ya. Dia Franco, warung budak-budak. Jadi ni Saudara Rizal Remaja Purba. Apa pendapat Datuk tentang COVID? Masa mula-mula tu negara breakdown, kesnya 200 lebih. Tapi sekarang angka 4 kali lockdown. Saya dah bacakan tadi isu tadi yang dikirimkan oleh mantan Timbalan Menteri Dalam Negeri. Tentulah beliau mengetahui dah macam-macam. Saya nak menuduh tak berani. Sebab kita pun tak ada fakta. Jadi kalau kita mengeluarkan kenyataan-kenyataan tidak berfakta, saya kena ingat apa yang ada dalam laman saya ini. Dia ditonton ini bukan hanya untuk saudara saja, dituntun ni oleh seluruh negara dan di luar negara. Pelajar-pelajar kita, saya dapat kiriman ada pelajar kita di Norway, pelajar kita di Mesir, pelajar kita di England, di Amerika ada. Jadi artinya kita ditonton. Jadi sebab itu saya harus berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan. Sebab itu saya minta teman-teman, kalau kita berdiskusilah secara yang terbaik supaya kita dapat menggambarkan inilah bahasa kita, inilah cara bangsa kita. Kalau kita tak setuju, kita Saudara Arif Muluk tinggal besok masa 1 minggu Datuk Seri Najib untuk mengingatkan kerajaan Muhyiddin. Ya, itu memang tempat keluar kena bekerja. Saudara Muhammad Farhan, Masya Allah, berat benar rupanya beban hutang. Betul Saudara Muhammad Farhan. Sebab itu jangan kita berhutang. Berbalik pada soal ini, saya mintalah teman-teman. Sebab saya menerima kiriman daripada anak-anak kita yang belajar di luar negara. Mereka melihat apakah ini budaya yang kita mau tunjukkan kepada mereka. Mereka adalah warisan. Mereka adalah pewaris masa depan negara yang perlunya kita didik. Saya memberi pencerahan. Abang Is, apa kata Abang Is ni? Dia kata Pak Menteri dalam PN semacam bahala. Dia undang pelancong kerana adanya vaksin yang sudah dibeli. Nah, masalah vaksin ini bukan untuk mencegah. Saya menyentuh tentang vaksin ini, saya nak bagi tahu saudara. Sebab saya tengok, saya membaca. Sebab itu anak-anak kita luar negara, tentu mereka ketahukan kita. Sebab Pfizer, dia punya syarat penyimpanan vaksin itu mestilah dalam bilik sejuk di bawah 70 darjah Celsius. Harganya mahal. Tapi adakah kita mempunyai bilik cool room ataupun bilik sejuk yang mampu untuk mewujudkan di bawah paras beku 70 degree Celsius? Itu yang saya baca. Saya khawatir bila Menteri Sains Teknologi kata kita beli dalam Pfizer, sedangkan kita tak menyediakan tempat penyimpanan. Jadi akhirnya benda tu kosong dan harganya mahal, berbilon-bilon, tidak ada persiapan. Sebab itu yang saya nyatakan ketua pengarah Kementerian Kesihatan Tan Sri Malaysia berkali-kali nyatakan mesti dapat penjelasan SOP dan sebagainya. Bukan sembarangan jadi saudara Megat Waib, kalau boleh KLSP terus diluruskan agar memang kita minta begitu. Baik saudara, sebelum kita berceloteh lagi, sebelum kita melabur lagi, saya tak lupa lain tak ada. E-commerce, saya tunggu tak ada lagi. Jadi e-commerce tak ada tunggu lagi. Saya kata belilah buku-buku saya, Rahsia yang Terpendam, Kisah Perjuangan, yang bawa mula Tengku Razali Hamzah. Bolehlah saudara kata macam-macam, tetapi buku itu menjawab segala-galanya. Ataupun catatan diary yang Allahyarham Datuk Arif Idris sepanjang Allahyarham berada di penjara. Menarik untuk dibaca. Berhubunglah dengan Azhar 0113041241 ataupun nikmatilah Bahulu Berdal, ini orang Perak. Rendang tu orang Perak.
Oh, saya suka keripik-keripik yang dibuat daripada cornflake, salted cornflake. Sedap. Saya makan sampai meleleh helio saya kata tu. Berhubung dengan Azhar 011 330 41241. Ataupun teruskanlah menyibukkan menantu saya. Hari ini pun dia tengah sibuk membuat Deling Manis Siti Fareha. 017 711 4300. Ada pesanan daripada Johor, ada pesanan daripada Kelantan, ada pesanan daripada Kedah dan sebagainya. Teruskanlah menyibukkan menantu saya untuk dia terus memasak. Memang sedap. Jadi selepas ini e-commerce, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah islah kepimpinan sengketa kita Kem Parahu. Dr. Mat Rajab, wujudkah individu yang sedang mencari keuntungan dari pembelian vaksin dari Pfizer? Semua ini menimbulkan persepsi. Sebab harganya pun dah turun naik. Mula-mula kata 2 bilion. Kemudian ada pula keluar kenyataan 3 bilion. Kemudian ada mengatakan 2 bilion. Naik balik 3 bilion. Ada kata 5 bilion. Jadi kita pun naik bengong. Kenapa rakyat dibengongkan dalam keadaan begini? Dan persoalan kita, kalau benar kerajaan telah pun membayar 2-3 bilion, yang moratorium ni yang tak menyentuh pun bajet dari kerajaan, kenapa tak boleh diusahakan? Isu kumpulan wang simpanan pekerja, kenapa tak boleh diusahakan? Betul, kita takut dengan COVID-19, tapi yang mana lebih penting? Tak mati tak makan atau mati kena sakit? Tak tahulah, terpulang pada saudara lah. Kita baca pantun Pak Nazir. Pak Nazir, terima kasih Pak Nazir. Ini pantun terbaru yang boleh hantar daripada Perlis. Warga Perlis ni dia tak ada COVID-19. Tahniah orang Perlis. Pak Nazir, kalau ada apa ini buah mangga harum manis tu, bermusim ke belum? Saya tak tahu. Ya, maju mundur kena menasib tak dapat tinggal dekat Bintang. Sebab Bintang Malaysia yang punya tu. Teruslah saudara berkomunikasi, saya nak baca pantun. Saudara dari Muruk, Singapura dah terima vaksin. Malaysia nak beli tapi tak sediakan tempat penyimpanan. Betul, saudara Muruk. Itu masalah dia. Sebab dia mesti menyediakan kawasan store dia yang boleh mewujudkan hawa di bawah 70 darjah Celsius. Itu yang saya baca. Saya bukan saintis, yang saya baca. Kata Pak Nazir dalam pantun terbarunya, ada masa menari rumba, berkacamata, bermuka ria, budaya bangsa caca murba, sekelip mata tenggelamlah ia. Ini kekhawatiran Pak Nazir. Layang-layang menari-nari di angin pagi, main bersama. Bangsa yang terlalu memberi akan rugi buat selama-lama. Itu peringatannya kepada kita. Jadi ada kalanya kita kena handbrake lah. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman dan peringatan. Indah bahasa kita. Kita menggunakan bahasa dalam kita berhujah. Orang Melayu ni dari dulu lagi terkenal dengan satu bangsa yang harmonis. Anwar Ahmad, Datuk, kenapa Menteri kata harga vaksin adalah sulit? Nampak seperti ada tak kena, perjelaskan. Kalau itu dikata sulit, macam mana saya nak perjelaskan? Saya bukan berkhidmat dengan Kementerian Sains dan Teknologi. Tapi itu yang saya kata Saudara Anwar, inilah yang menimbulkan persepsi buruk. Rakyat tertanya-tanya, nak suruh buat apa? Segala-galanya perlu tuntas. Segala-galanya perlu telus. Sudahlah, ini pemberian pada yang memesannya, gunakan syarikat itu, syarikat ini. Dan kabarnya ada melibatkan KKN, kroni. Kalau ada kroni, adalah korupsi. Bila ada korupsi, adalah nepotisme. Ini yang perlu kita perjuangkan. Sebab hari ini pun masih lagi rakyat tertanya-tanya. Tadi saya dengar berita, tak ada pun tuntas tentang kumpulan wang simpanan pekerja. Moratorium masih lagi mengerunkan kita. Masih lagi menakutkan rakyat. Dr. Ramsyah, terima kasih, saya minum kopi. Tengok Dr. Ramsyah, saya kena minum kopi. Stop kopi dia. Kopi Mona Lisa. Jadi rakyat masih lagi dalam dimurung kesukaran kehidupan, tak bekerja. Dan kita tak tahu lagi kalau yang view satu tu nanti menderang kita lagi,
Bertambah tua lagi, sedangkan EPF buat tak tahu. Mereka seolah berlepas tangan begitu saja. Apakah ini ada perancangan tertentu? Kita tak tahu. Ini menimbulkan masalah dan saya tak akan berhenti untuk menyuarakan suara rakyat. Duhai pimpinan kerajaan, mereka yang berada di anjung kuasa Seri Perdana, ingat, mungkin hari ini anda boleh mentertawakan rakyat. Satu ketika nanti rakyat akan mentertawakan anda bila anda berada di bawah, apabila rakyat tidak mahu lagi menyapa anda. Ingat itu. Kerana sebab itu saya katakan, saya tak nak tegur lah ahli-ahli parlimen daripada parti lain. Saya akan tegur daripada ahli parlimen dan menteri-menteri daripada UMNO. So ini yang separti dengan saya. Yang saya tahu perjuangannya jujur. Perjuangan UMNO adalah perjuangan rakyat. Kenapa anda tidak laksanakan tugas dan tanggungjawab anda? Kenapa anda asyik berpolitik? Kenapa anda takut untuk menyuarakan pandangan rakyat? Kenapa anda tidak mampu untuk menyuarakan? Dan hari ini di Dewan Negara pun kabarnya pihak Kementerian Pertanian dan Perdagangan Dalam Negeri masih lagi mengekalkan senarai pembekal-pembekal ataupun yang memiliki AP untuk mengimport makanan dari luar negeri. Kita menyuarakan kita tak nak kapitalis. Rakyat menentang kapitalis. Rakyat tidak mahu adanya monopoli. Tapi di Dewan Negara hari ini, Menteri membuat pengumuman kekal. Ini masalah yang menimpa negara kita. Negara kita kecil. Sepatutnya dalam keadaan negara yang punya segala penghasilan, rakyatnya hidup senang lenang. Tapi tidak berlaku begitu. Wang tiris. Pembelian bahan-bahan perubatan kita tak tahu. Tidak dibentangkan secara tuntas, secara telus. Kita bukan nak sedang, tak ada. Saya bukan nak menuduh ya. Tapi bagi saya merasakan ada sesuatu yang tidak kena dalam pentadbiran. Sebab itu saya katakan, kalau kata begitu, mereka yang berada di Suruhanjaya, pencegah rasuah, tengok-tengoklah, intai-intai lah bagi pihak rakyat. Razak saya yang tak berani bersuara, takut hilang jawatan untuk saudara. Saya pun begitu juga pikiran saya. Nak takut apa? Anda takut pada kehilangan jawatan, sedangkan anda tidak takut pada rakyat di belakang anda. Anda tidak takut kepada yang di belakang anda adalah rakyat. Kebangkitan rakyat tak boleh ditahan. Anda akan dipinggirkan, akan diketepikan. Saya merasa hairanlah pada teman-teman saya yang bergelar yang berhormat dan sebagainya. Samsiah sangat terlalu banyak birokrasi dalam penguraian-penguraian seperti itu. Ramai di antara pencarum yang tersalah memilih amount, tetapi dah tak boleh berbuat apa-apa. Harap ini dapat perhatian yang sewajarnya dari pihak kumpulan wang simpan pekerja dan sebagainya. Saudara Syamsuddin Saad, sebab itu saya katakan, seharusnya, sepatutnya dan semestinya kumpulan wang simpanan pekerja mewujudkan kaunter khidmat pelanggan. Guide, bukan semua orang yang mencarum dalam kumpulan wang simpanan pekerja itu satu orang yang tahu 100% tentang pentadbiran. Sebab mereka terdiri daripada kaum buruh. Bukanlah kita nak memperkecilkan tahap pemikiran kaum buruh. Tidak. Tapi mereka kena mewujudkan khidmat pelanggan, kena tak tahu guide lah mereka. Jadi kenapa? Duit dia mereka kamu tuntut supaya dicarumkan. Kalau tak carumkan, mereka didenda. Syarikat yang menggaji mereka juga didenda. Tapi kenapa dalam keadaan begini, mereka dibiarkan terkontang-kanting? Apa yang ada sebenarnya dalam fikiran anda? Warga-warga kumpulan wang simpanan pekerja, tidak ada keperhatian anda kepada untung nasib rakyat? Ini yang saya marah. Tapi saya tak maulah bercakap selalu menyalahkan orang. Ada orang kata saya ini kerjanya tak lain mengkritik orang. Tidak. Saya melihat adanya sesuatu yang tak kena dalam pentadbiran. Jadi saya melontarkan pandangan. Jadi bila saya lontarkan pandangan, di kalangan mereka yang duduk menganggota jemaah kabinet, dari kalangan warga UMNO, suarakanlah. Takkanlah Perdana Menteri seorang yang diktator sehingga nak suara pun tak boleh. Anda sebagai ahli parlimen, anda sebagai senator. Sekarang ni Dewan Negara sedang bersidang. Senator bertanya lah, pun tak ada juga dibangkitkan persoalan ini. Jadi kita rasa apa hal lah mereka ni. Jadi jika ada kebangkitan seperti di Indon, jangan salahkan rakyat. Saya tidak menggalakkan. Saya tak mau berlaku benda begini.
Sebab itu saya minta supaya pimpinan, supaya mereka yang berada di anjung kuasa jangan wujudkan suasana begini. Teruk negara kita. Kita dalam keadaan susah, rakyat tak ada kerja. Bila rakyat dah, jangan tolak rakyat sampai ke dinding. Bila dia dah tolak, dah tak ada mana nak pergi, dia akan menentang. Jadi saya haraplah begitulah. Begitu juga apa yang berlaku sekarang ni. Saya menerima kiriman daripada saudara Zakaria Ahmad. Zakaria Ahmad dihantar kiriman saya tentang tuntutan warga Quebec. Warga Quebec lah warga kaki tangan kerajaan. Mereka juga sudah pun menyuarakan. Kongres Kesatuan Pekerja dalam perkhidmatan awam meminta kerajaan agar segera menunaikan 5 tuntutan yang belum dilaksanakan bagi menjaga kepentingan dan kebajikan penjawat awam. Sudahlah rakyat tak diketepikan, ni penjawat awam. Menurut Presidennya Adnan Mat, dia kata kerana penjawat awam telah membuktikan taat setia dan bekerjasama dengan tetap melaksanakan tugas dengan baik dan berdedikasi walaupun berlaku perubahan kerajaan. Jadi 5 perkara itu sudah dimuktamadkan setelah kajian terperinci dilakukan. Tapi mengapa ia masih tidak dilaksanakan? Apabila berlaku pertukaran kerajaan, kaki tangan kerajaan juga menjadi mangsa. Keadaan yang mana ada permintaan kita telah diabaikan. Ini kenyataan daripada Quebec. Quebec adalah pertubuhan kebajikan kaki tangan kerajaan. Dia kata kaki tangan kerajaan dah buat kerja dengan baik. Memang kita akui servis kaki tangan kerajaan terbaik. Apabila berlaku bencana, frontliner kita, berapa ramai semua tu kaki tangan kerajaan. Anggota pasukan polis, anggota immigration, adalah 1-2 tu adalah kambing hitam. Adalah dalam setandan pisang itu tentulah ada 2-3 biji yang buruk, yang busuk, tetapi keseluruhan jabatan menjalankan kerja dengan baik. Tapi kenapa kebajikan mereka diabaikan, tuntutan mereka? Jadi kata 5 tuntutan itulah kenaikan gaji. Tuntutan Quebec, tuntutan kenaikan gaji yang berkuat kuasa pada 1 Julai 2018 dan memendekkan kenaikan pangkat, itu time base. Kali kedua yang dikurangkan dari 13 tahun kepada 10 tahun. Yang berkuat kuasa 1 Januari 2018 selain pengumuman gaji tambahan kepada guru grade DG 56. Ia juga melibatkan penebusan awal, gantian cuti rehat sebanyak 75 hari yang boleh ditukar kepada wang tunai. Ini adalah tuntutan daripada ini. Dan Quebec juga minta supaya bayaran-bayaran, imbuhan dan sebagainya selalu biasalah dulu bila datang hujung tahun tu adalah bonus, adalah pembiayaan dan sebagainya. Janganlah dilanjutkan. Budak nak sekolah, masuk sekolah 20 bulan Januari. Kabarnya pembayaran itu akan bermula 25 atau 28 Januari. Ini apa benda? Kalau tak ada duit, cakap tak ada duit. Tapi dengan kaki tangan kerajaan jangan tipu, mereka lebih tahu. Mereka juga ada dia punya salurannya. Jadi kenapa soal kalau rakyat diabaikan, kaki tangan kerajaan pun kamu abaikan, what type of government you are? What type of minister you are? Ini permasalahannya. Saya tengok sekarang ni, segala-galanya dah bercelaru sekarang ni. Segala-galanya dah bercelaru. Jadi kita makin terdesak. Kepimpinan teresak sana, diasak sana sini. Rakyat hidup susah. Janganlah kaki tangan kerajaan pun disusahkan. Mereka adalah jentera, mereka adalah machinery untuk melaksanakan setiap program dalam acuan oleh pihak kerajaan. Jadi jangan pandang mereka ini pandang dengan sebelah mata. Jadi kalau begitu tak apalah, kita relax sikit yuk. Sebab semalam teman cakap orang Perak, hari ni masuk satu lagi. Lawa Perak. Dan tiba-tiba masuk kiriman baru dari warga Perak. Dia kata minta sangat-sangat Datuk baca. Apa bendanya? Baca lah, dia kata labur orang Perak. Okey lah, teman orang Perak. Saudara dengar ya. Kalau saudara ada ini bahasa-bahasa macam Negeri Sembilan, Kedah ke, kirim, saya akan baca. Dan kita untuk melegakan sedikit ni. Ni memang panas. Saya tengah berpeluh bercakap soal tentang kerajaan tidak mau menyantuni tuntutan 5 perkara daripada kumpulan Quebec. Berpeluh dah saya ni. Begitu juga dengan kumpulan Suruhan Pekerja, moratorium. Jadi bila marah, saya berpeluh. Geram.
Jadi kita cool down lah, supaya kita tak berterusan dalam keadaan begini. Ini kata Perak, dia kata, teman nak kabur je. Kalau boleh kau tak payah le balik Perak buat masa Covid ni. Di sini lumut bukan setakat parit, tapi udah naik ke dinding. City pun katanya udah naik ke awan jadi mambang. Kalau ke kampung dia mau balon. Nak ke Kuala pun boleh sepetang je. Kata sungai udah penuh dengan siput. Apa nak tengoknya? Nak ke sungai pun nak kena bayar bil. Apa gilanya? Ada bagan habis ditanam serai. Yuk oi. Gunung dah rapat berbenar. Batu pun katanya dah dipenuhi gajah. Yang seramnya malam-malam dengar bunyi sayup-sayup, bueh katanya. Pasir yang menyalak. Ish, tak sure teman. Bukit dah larut koma. Pusing dibuatnya. Itu tak kira lagi. Batak pun dah rabit. Di Gopin pun ada pula lawan kuda tiap-tiap hari. Susah nak lalu. Lepas tu kiri kanan orang main layang-layang. Jaga pula oleh boda kiri kanan. Seramlah teman. Pengkalan pula udah jauh ke hulu. Udah lah. Tak payahlah kau mau balik. Itu je nak kabur. Ini labun orang Perak. Saya kalau saya ada kiriman hanya sekadar melegakan sedikit fikiran. Bahasa orang Perak, yo. Teman orang Perak. I am Perak Cat. Sabar yuk, sabar. Betul tu, Mak Sapri Saleh. Tapi saya tadi mendengar juga kenyataan daripada Datuk Timbalan Presiden kita, Tok Mat. Tok Mat kata, kita ni negara kecil. Tak perlulah berpecah belah. Kita mesti move forward. Baik maksudnya. Jadi beliau menyantuni tentang kononnya ada krisis lah dalaman parti dan sebagainya. Tak usahlah berpecah belah katanya. Dunia akan mengalami krisis-krisis yang tertentu. Kalau kita tak bersatu, kata Tok Mat, masalah yang tak perlu wujud akan ada. Dengan adanya bencana alam ni, saya yakin orang buka mata dan tidak berpecah boleh. I am all for it. Mau melihat penyatuan. Tak perlulah tembak kaki sendiri. Ini pesan Timbalan Presiden. Sebab adanya elemen-elemen melaga-lagakan beliau dengan Presiden. Ini masalahnya. Jadi dia berkata kita mesti gentleman. Kita mesti berfikir cara pemimpin. Bukan menghancurkan apa yang ada. Hidup, ini Tok Mat lah. Hidup perlu jadi garam. Bukan langau. Sebab itu semalam saya ada warga netizen yang menghubungi saya, ajak saya makan tengah hari. Kedua-dua mereka datang daripada Petangkali. Ajak saya makan, kita makanlah di restoran ayam kampung kat Sarawak. Dan dia bertanya dengan pandangan saya, dia kata, "Tok, boleh tak Tok bercakap seserap? Apa sebenarnya budaya orang Melayu dan minat orang Melayu?" Saya bercerita betul saya kata jangan ambil hati. Ini mengikut pemerhatian saya. Sebab ini saya nak bagi pencerahan. Dia kata, dulu sebelum COVID-19, banyak kedai-kedai malam dibuka. Ada jual tom yam, ada teh tarik dan sebagainya. Kedai-kedai ini menyediakan skrin besar. Itu ada juga yang TV. Tayangan itu bukan cerita lain, tak ada. Bukan berita. Kalau berita tutup. Dia tukar kepada minat orang Melayu ni sebenarnya nak tengok wrestling. Daripada Kedah sampailah ke Sabah. Kalau orang Melayu tu penuh kat kedai-kedai malam tu dia melonggok, mereka melihat perlawanan wrestling. Ataupun yang baru sikit tu kickboxing. Dan ataupun tinju. Sementara nak menanti perlawanan live bola sepak daripada Mexico ke, daripada England ke. Artinya orang Melayu ni suka bergaduh. Dia tak nak bergaduh, dia nak tengok orang bergaduh. Sebenarnya saya buat kajian, saya minta maaf lah, mungkin kajian saya salah. Dia sebab itu dia suka kalau tengok orang tu kalau Kelantan bergocok. Balon. Kalau tengok, kalau dia menonton wrestling tu, duduk kursi plastik, boleh pecah plastik tu. Kalau kickboxing, dialah yang hebat. Zaman saya dulu masa zaman-zaman saya dulu, Mark Levin lah apa semua. Kalau bila dia kunci je tengkuk, rasakan.
Saudara, ini realiti. Pergilah ke kedai-kedai sebelum COVID-19. Jadi sebab ada COVID-19 ni, tak boleh pergi kedai, ada di rumah. Dia merapan ada rumah. Ya, Saudara Aziz, saya kasih ini bab tengok wrestling dulu, Saudara Aziz. Lepas tengok wrestling, kadang-kadang ada kickboxing. Bila tengok mereka melawan tu, seolah dia tu pakar. Dialah terhebat kalau lawan boxing, kickboxing. Bila dia bagi sepakan flying kick apa tu dia, itu yang dia, itu, caranya. Ya. Dan bila dia menonton bola, dia lebih hebat daripada pemain. Mak Lewin, Alpha Mika. Yes. Ini jadi saya tengok, cuba kita pindah kepada wrestling. Jadi budaya suka. Gomo, dia suka melihat orang berbalah, orang bertumbuk, orang bergaduh. Apatah lagi kalau pemimpin. Dia suka tengok. Dan dia pula memberi pandangan. Patah kaki kursi. Setelah bla-bla. Betul. Ini saya tak bohong. Sama ada di Johor, sama ada di Kelantan, sama ada di Perak, sama ada di Kedah. Muay Thai itu Azman Mahmud. Ya, saya beri pencerahan. Mereka sanggup tunggu. Jadi isteri di rumah pun nak bising. Kalau di Kedah tu yang berlagu lah. Tak tahulah saya di Kelantan tak. Nah, jadi artinya minat terarah untuk melihat sesuatu perbalahan, pergaduhan. Bila benda ini tercetus, seolah-olah mereka lah yang bijak. Bukan nak menyelesaikan. Contoh kalau main bola apa semua, bila bola tu lambat je pas pada, saya bukan peminat bola. Sebab tu nama-nama saya tak tahu. Sama ada Manchester ke, Liverpool ke, Arsenal ke, ataupun Madrid ke. Saya tak minat. Tapi bila saya tengok, bila pergi kat kedai, bila tengok bola, tu dia, masuk, skor. Tu budaya dia. Jadi, bila pemimpin berpolitik, mereka pun nak begitulah. Skor, balon. Tok Mat, balon Zahid. Zahid tak guna gini. Tok Zahid, balon Tok Mat. Itu kehendak mereka. Itu sebenar-benarnya. Jadi, sampai bila kita nak berterusan begini? Sampai bila kita nak berterusan dengan budaya, kita nak komen orang bertumbuh, kita nak komen orang wrestling, kita nak komen orang main bola. Mereka pakar. Ada kaptennya, ada forwardnya, ada fullbacknya, ada goalkeepernya. Sepatutnya kita tengoklah bola tu. Tonton, appreciate. Memang bola ini diminat oleh pimpinan dunia. Mao Zedong dulu pun mengintai. Dalam waktu saya baca buku-bukunya, dia kata dia mengintai nak tengok tonton bola. Datuk tak dengar ke Papa Gomo buat live? Saya tengah live, macam mana saya dengar orang punya. Biarlah dia cara dia. Kita ada ramai mereka yang buat live. Kita ada Datuk Lokman Adam, kita ada ini Ismi, ya. Siapa lagi? Papa Gomo, Azizul, Petu Dahlan, sesekali Saudara Zahari, Sang Kelembai. Saya dengar, bukan saya tak dengar. Saya dengar. Tetapi rantaian apa yang saya lihat, bahawa tidak lain dan tidak bukan, warga kita ni suka pada perbalahan. Kenapa begitu? Apa salahnya kita tengok begitu, kita damaikan. Sebab itu hari ini viral dalam masa sawang, ada pula di Shah Alam. Angin tidak, ribut tidak, tiba-tiba pemuda minta supaya Datuk Seri Zahid Hamidi turun, berhenti daripada Presiden. Tok Mat kata jangan ada perbalahan. Jadi kenapa dia ujungkan sana? Sedangkan sekarang ni saya tahu memang orang tidak senang. Kerana mereka nak tengok, mereka nak ajar. Datuk Zahid sepatutnya buat begini, tarik sokongan, buat begini. Dia tak tahu kesan. Saya berlapang dada. Cuma saya marah kalau mereka tidak melaksanakan, menyuarakan. Tapi bukanlah untuk dilagakan supaya meranakan. Tidak. Jadi, hari ini viral di beberapa laman sawang tentang poster. Tuntutan pemuda kononnya. Mau Datuk Zahid berundur. Angin tak ada, ribut tak ada. Tiba-tiba minta berhenti di jawatan Presiden. Dan ini berlaku di sekitar 3 hari atau 4 hari selepas dia bermula Tengku Anand dijatuhkan hukuman penjara selama setahun 12 bulan dan denda 2 juta.
Apakah ini kesalahan Presiden? Sekarang ni Datuk Seri Zahid pun sedang menghadapi pembicaraan. Apakah boleh kita menjatuhkan hukuman kepada beliau? Sepatutnya biarlah dulu. Tapi sebab orang kita ni, macam saya kata tadi lah, suka bertumbuh. Bukan dia suka bertumbuh, dia suka tengok orang bertumbuh. Suka tengok orang bergocok. Suka tengok orang bergomong. Suka tengok Tok Mat melawan dengan Zahid. Suka tengok Datuk Zahid Hamidi bergaduh, bergentak apa semua dengan ini PM. Bergaduh dengan Anwar Ibrahim dan sebagainya. Inilah masalah politik warga kita. Dan sekarang ini, sebenarnya sekarang, pejabat paling sibuk setakat mulai hari Isnin ini adalah tingkat 38 di bangunan UMNO. Tingkat 38 sekarang tengah sibuk. Hari ini kunjungan pemangku ketua bahagian dan jawatankuasa UMNO Bagan Jeli. Jumpa Presiden minta kali ini kerusi Parlimen Jeli mesti calonnya pada UMNO. Berkali-kali dah Presiden bagi tahu bahawa kita tidak berganjak. Semua calon-calon dalam pilihan raya akan datang di mana kerusi yang dimenangi oleh UMNO tetap calonnya datang daripada UMNO. Itu jelas. Jadi sekarang ni bila di Shah Alam itu timbul 5-6 poster tu, saya kata untuk apa? Apa kesalahannya? Apakah kerana beliau dibicarakan maka beliau kena letak jawatan? Kalau gitu habis semua. Habis semua ahli-ahli UMNO ni, pemimpin UMNO kena berhentilah. Bercara aja kena berhenti. Bercara aja kena berhenti. Sedangkan mereka yang tidak dibicarakan tak perlu. Ini masalah saya nampak. Tapi nak buat macam mana? Kita nak jelas ke apa tak boleh. Sebab dia suka tengok orang bergaduh. Saya harap bergaduh sekarang ni semua nak jadi calon. Jadi untuk itu ada ugutan. Dan ini berlaku di Shah Alam. Saudara Ismail, Datuk, akak umbi nak UMNO putuskan rangkaian dengan PPBM. Itu saya tahu. Itu juga kita suarakan. Tapi saudara kena ingat, Datuk Seri Zahid dia tak boleh buat keputusan seorang diri. Baru malam dah saya beritahu. Keputusan UMNO mesti dibawa dalam majlis tertinggi, dalam biro politik. Selepas itu dibincangkan, baru ada ketetapan. Jadi belum ada majlis tinggi. Semua tak nak buat begitu. Nak buat macam mana? Sekarang ni betul jelas berebut nak jadi calon lah pula. Jadi bila berebut nak jadi calon sekarang ni, tidak ada fokus yang lain. Mula ada ugutan. Jadi kenapa diugut Presiden? Kerana Datuk Seri Zahid dah bagi tahu untuk pilihan raya akan datang majlis tertinggi, bukan keputusan beliau. Nampak? Ya. Minta Zahid Salmiah Ahmad, minta Zahid letak jawatan, adakah boleh menyelesaikan masalah dalam UMNO? Ini adakah boleh menyelesaikan masalah dalam keadaan sekarang? Ni saya nak cakap terus terang lah. Berkali-kali saya kata, kalau polis tahan motor, Pak, ini tayar tak ada bunga, boleh saman. Brek tak ada, saman. Lampu segera belah kanan, saman. Banyak benda-benda tu. Dah berderet. Yang kita pula nak terikut-ikut dengan apa yang dilakukan oleh Pakatan Harapan. Nak menghancurkan UMNO, matlamatnya. Dia cari jalan supaya kita bergaduh sama sendiri. Datuk Zahid memilih untuk bersama dengan dalam mesyuarat, bersama dengan pimpinan, buatlah keputusan. Jadi nak tarik ini bukan boleh, saya dengan ini mengumumkan kita tarik PPM. Tak boleh begitu. Kalau ikut amarah, tentulah beliau marah. Tentulah beliau rasa marah. Apatah lagi yang kena tu pada Bendahari UMNO, mantan Bendahari UMNO, Datuk Tengku Anand. Tapi kita harus menerima ini undang-undang. Dan sekarang ni masing-masing berebut nak jadi calon. Saya lihat sekarang ni nak jadi calon adanya ugut-mengugut. Aku tak dapat jadi calon, aku tak akan sokong kau sebagai Presiden. Pulak dah. Sedangkan Saudara Azwar Ali, kita kena tekan sehingga RM10K dalam kumpulan semalam kerja berterusan. Inilah yang sepatutnya didahulukan, bukan jawatan dalam parti. Tambah lagi dalam minggu ini kita akan mengadakan persidangan agung tahunan UMNO.
Kita akan mengadakan persidangan, bercakaplah dalam perhimpunan, dalam persidangan agung bahagian masing-masing. Tak puas hati dengan presiden, talalah betul-betul. Bawalah usul, bawalah cadangan. Itu cara kita berpolitik. Ini tidak, tiba-tiba angin tak ada, dah naik poster. Nak ugut, kerana nak jadi calon. Jadi matlamat perjuangan mereka nak jadi calon. Orang yang berjuang untuk jadi calon ni, bagi saya, inilah orang yang akan menghancurkan harapan rakyat. Mereka menjadi calon, dapat menang, rakyat angkat mereka sebagai ahli parlimen, mereka melompat mengkhianati perjuangan rakyat. Apa yang berlaku 17 orang dalam UMNO menyertai Parti Pribumi Bersatu. Ini saya tak nak campur apa yang berlaku dalam Parti Keadilan, kumpulan Azmin dan sebagainya. Ini warga kita berebut, kalau tak dapat je calon, ugut presiden. Saya ingat lagi waktu tu zaman Datuk Najib, dah dapat je calon, minta duit. Ini cerita, minta, dah dapat peruntukan, menang melompat. Is it fair? Warga UMNO bangga nak gerak lah. Saya semalam ada timbul satu warga netizen hantar kepada saya, Dok, ni ketua-ketua bahagian ni peruntukan pilihan raya ni ada ke untuk ketua-ketua cawangan? Dulu ada, tapi tak sampai ke bawah, hilang tengah jalan peruntukan pilihan raya. Sebab itu mereka beria nak jadi calon. Dapat jadi calon adalah ruang sebagai pohon rezeki. Mereka melihat politik ini sebagai tempat untuk mencari keuntungan, bukan sebagai perjuangan. UMNO tak perlukan orang begini. Sebab itu bila mereka menjadi ahli parlimen, dah menang akhirnya, kalaupun tak melompat keluar parti, duduk dalam parlimen, dilantik sebagai menteri, mula kecil telur. Maaf cakaplah, takut nak bersuara, nanti hilang jawatan. Kalau dia ikhlas, jujur, dia dipilih oleh parti. Pemilihan ini bukan oleh pemilihan daripada presiden. Parti mencalonkan dia. Parti melihat inilah calon pimpinan. Jadi Hainan Nur, geng 17 MP UMNO nak jadi katak, biarkan mereka jadi katak. Kursi itu tidak akan ada lagi untuk mereka. Tidak akan ada untuk mereka. Itu jaminan daripada Majlis Tinggi. Saya tidak berpegang daripada janji Datuk Zahid Hamidi seorang. Ini keputusan parti. Kalau keputusan parti dikhianati, then kita akan tentang Datuk Zahid habis-habisan. Beliau melaksanakan ucapan dalam Perhimpunan Agung UMNO yang lalu. Apa dia kata? Kita tidak akan menyertai mana-mana parti. Sebab itu UMNO tidak menyertai Perikatan Nasional. Kita hanya menyokong. Ahli-ahli parlimen bebas untuk menyokong, tapi bukan keputusan parti. Ni Hanan Nur, ketua-ketua bahagian ramai dan hampir semua korup. Saya tak boleh nak kata apa. Cuma agak kita bernasib baik. Saya kata bernasib baik kerana sejak pilihan raya lepas, ketua-ketua bahagian dah tak boleh nak korup. Dah tak ada. Sebab itu, apabila UMNO kalah dalam pilihan raya dulu tu, ramai yang meninggalkan parti UMNO. Saudara yang berada di kawasan saudara, mana-mana pimpinan yang dulu meninggalkan parti, kononnya tak apalah, saya nak bersara dari politik apa semua. Okey, bila mereka nak make a comeback, kerana melihat UMNO sudah kuat, baru nak datang balik, baru nak menyantuni, baru nak meneruskan perjuangan. Orang ini perlu disingkirkan. Don't give a place for them. Orang ini tak ada tempat dalam perjuangan. Ini saya cakap terus terang. Kerana saya melihat, saya marah. Angin tak ada, pokok tak ada, tiba-tiba ada pula suruh berhenti presiden. Apa hal? Kerana kamu berebut. Jadi mengingatkan saya, waktu ini apa kita kalah, tapi Datuk Seri Hamidi menang jadi Perdana Presiden. Kemudian beliau memimpin UMNO. Dia memimpin UMNO di saat kita kalah. Tak ada jawatan apa-apa pun. Minta supaya dia berundur. Pasal apa? Kalau tidak, dia kata ahli-ahli parlimen akan menyeberang masuk Bersatu. Kerana waktu itu bila dipanggil oleh pimpinan Bersatu untuk membawa masuk, dia kata no, ada ugutan terhadap Zahid Hamidi. Dia kata okey, nak ugut saya, bawa saya ke mahkamah, carry on. Saya tidak akan merelakan ahli-ahli parlimen untuk pergi menyertai parti sana. Jadi dalam keadaan begitu, tuntut apa semua, bawa ke mahkamah.
Mereka pun tuntut supaya dia bercuti. Dia bercuti 6 bulan. Tapi apa berlaku? Yang melompat tetap melompat juga. Ini reality. Jadi kita jangan menyalahkan orang. Sebab itu saya kata tadi, kita ni suka tengok TV. Program kita tengok wrestling. Program kita tengok ini apa, tomoy. Program kita tengok bola sepak. Bila tengok di padang, seolah kita lebih pandai daripada pemain bola. Kapten ada kat situ, biarlah kapten mengatur strateginya. Kita tengoklah. Kalau cantik tendangan, macam 2 malam lepas, 3 malam lepas, dia score gol tu. Memang cantik gol tu. Boleh dinobatkan sebagai jarangan dunia. Kita appreciate lah tepuk tangan. Bukan bila tak masuk gol, bodoh. Bila tak pergi ke depan, oh penakut. No. Cuma saya menyatakan ahli-ahli parlimen yang mewakili UMNO harus memperjuangkan tentang kehidupan rakyat. Kerana anda sekarang ini berada di anjung kuasa. Rakyat telah pun memilih dan menghantar anda sebagai ahli parlimen. Dah jadi ahli parlimen, teruskanlah perjuangan untuk rakyat. Ada nasib baik, lantik pula sebagai menteri. Jadi menteri, duduk dalam kabinet. Takkan masuk dalam kabinet, tak berani nak bersuara soal isu rakyat. Kalau begitu, anda adalah pemimpin yang bacol. Kita berjumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.